Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rangkuman MCG Report bersama saya, Aziz Sunip. Kita mulakan dengan laporan Cari Lamat. Seramai 547 penumpang terkandas dalam sebuah feri di Muara Kuala Kedah pada kedudukan 1.2 Batu Nautika akibat paras air surut pada jam 4.15 petang 23 Oktober lalu. Menurut Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Nur Azrianti binti Ishak, sejurus menerima maklumat daripada Jabatan Laut Malaysia, Maritim Rescue Subcenter MRSC Langkawi telah mengkoordinasikan operasi memindahkan penumpang yang mengalami sesak nafas dalam kalangan wanita, kanak-kanak dan warga emas kerana terpaksa menunggu terlalu lama dalam feri. Seramai 272 penumpang diberi bantuan awal oleh pasukan Medical Evacuation (Medivac) dengan menggunakan bot perkasa 1224 Maritim Malaysia secara berperingkat-peringkat dibantu bot ronda PSC 19 Politi Raja Malaysia serta agensi sahabat termasuk bot nelayan tempatan. Difahamkan bot pasukan penyelamat pada awalnya menghadapi kesukaran kerana paras air yang cetek dan permukaan lantai laut yang berselut namun dapat diatasi. Operasi ditamatkan pada jam 10 malam. Dalam perkembangan lain, pada 28 Oktober jam 4.40 petang, satu lagi insiden feri terkandas dilaporkan di Muara Kuala Kedah pada kedudukan 0.5 Batu Nautika. Feri dipercayai terkandas pada permukaan Muara Kuala Kedah yang cetek berikutan cuba mengelak tali sau kapal korek, kemudian feri berkenaan cuba ditunda oleh sebuah bot namun terkeluar dari laluan dan tersangkut di benteng lumpur. Seramai 133 orang penumpang termasuk kanak-kanak dan wanita berada di atas feri berkenaan berjaya dibawa keluar oleh Maritim Malaysia dibantu beberapa bot nelayan tempatan ke jeti penumpang Kuala Kedah. Operasi menyelamat yang dikoordinasikan oleh Maritim Rescue Subcenter MRSC Langkawi ini tamat pada jam 6.30 petang setelah kesemua penumpang berjaya dipindahkan dengan selamat. Seterusnya, Maritim Negeri Selangor telah melaksanakan casualty evacuation (CASEVAC) kepada seorang kru kapal MV Gulf Jamulda yang mengalami kecederaan dalam pelayaran di perairan Pulau Ketam. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim V. Sivakumar berkata, pada sekitar jam 6.45 petang 27 Oktober lalu, terdapat seorang kru kapal dagang tercedera semasa menggunakan mesin di atas kapal. Sejurus menerima maklumat, bot perkasa 35 ketika dalam rondaan operasi telah diatur gerak ke lokasi. Mangsa Dipan Cangkrawati Saburaj berusia 30 tahun, warga India yang cedera di bahagian bibir, hidung dan patah 2 batang gigi mengalami pendarahan sederhana telah dibawa ke Jeti Polis Marin Pulau Indah sebelum dikejarkan ke hospital dengan ambulan untuk rawatan lanjut. Bantuan CASEVAC ditamatkan pada jam 12.55 pagi. CASEVAC adalah operasi pemindahan mangsa yang cedera menggunakan jalan laut atau udara yang tidak menggunakan kenderaan perubatan bagi memindahkan mangsa ketika kecemasan. Untuk rekod, kapal MV Gulf Jamulda adalah berasal dari China, telah berlayar pada 5 Oktober 2022 dan dijangka tiba di Arab Saudi pada 8 November. Mempunyai 20 kru warga India dan 2 warga Ukraine serta 4 warga Filipina. Seterusnya, kita ke laporan penguatkuasaan. Maritim Malaysia telah merampas syabu dan ganja bernilai RM150,000 yang ditinggalkan di Pulau Ketam berdekatan perairan Kuala Perlis pada 4.30 pagi 15 Oktober lalu. Dadah itu ditemukan di dalam sampan manakala tekongnya terjun ke laut dan meloloskan diri ke kawasan Paya Bakau. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata pihaknya terserempak dengan sebuah bot kayu tanpa nombor pendaftaran pada kedudukan 0.18 Batu Nautika dari barat Pulau Ketam, Perlis. Pemeriksaan lanjut menemukan 10 kg ketulan mampan ganja dan 2 kg syabu yang disorokkan dalam tong minyak. Okey, kita tengok di bahagian kita panggil apa? Dasar ataupun bahagian bawah tu dipotong dia masukkan dadah ataupun ganja ini melalui bahagian bawah bagi mengelabui mata penguatkuasa. So kalau kita tak proper check, definitely kita
tak akan jumpa lah ni. Maritim Malaysia percaya modus operandi sindiket ini bergerak dalam cuaca buruk agar tidak dikesan pihak berkuasa dadah yang dirampas dipercayai dari negara jiran dan untuk kegunaan 10,000 penagih. Ini merupakan kes rampasan dadah kelima bagi tahun 2022 di Maritim Negeri Kedah dan Perlis. Kejayaan serbuan ini adalah hasil maklumat basikan seperti mana yang saya sebutkan awal tadi. Kita akan terus memperhebatkan lagi dan meningkatkan pemantauan di sempadan dan perairan negara dari semasa ke semasa bagi mencegah aktiviti-aktiviti penyeludupan, pencerobohan jenayah maritim yang berlaku terutamanya di sempadan perairan utara Semenanjung Malaysia. Seterusnya, Zon Maritim Kuala Kurau telah menahan 4 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar di kedudukan 0.4 Batu Nautika Barat Laut Tanjung Piandang pada jam 12.30 tengah hari 7 Oktober lalu. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Najhan bin Azman Hamid berkata, kesemua mereka ditahan di sebuah sangkar ikan. Hasil pemeriksaan mendapati 4 parti warga Myanmar berumur antara 29 hingga 44 tahun itu tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua yang ditahan dibawa ke Jeti Zon Maritim Kuala Kurau untuk siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-1963 kerana tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Maritim Malaysia mengingatkan kepada semua pengusaha sangkar ikan dan komuniti nelayan agar mematuhi undang-undang yang ditetapkan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Dari Perak kita ke negeri Sarawak, Zon Maritim Bintulu menahan sebuah bot tunda berserta tongkang kerana disyaki memindahkan balak tanpa permit sekitar 3.7 Batu Nautika dari Tanjung Batu 24 Oktober lalu. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad berkata, bot tunda dan tongkang itu dikesan pada sekitar jam 10.30 pagi dikendalikan oleh 6 kru termasuk tekong berusia 22 hingga 54 tahun. 2 anak kapal termasuk seorang tekong tempatan dan seorang warga Indonesia ditahan di atas bot tunda, manakala seorang anak kapal tempatan dan 2 warga Indonesia ditahan di atas tongkang. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen, anak kapal warga Indonesia yang ditahan mempunyai pasport dan permit untuk bekerja di kedua-dua kapal berkenaan, namun didakwa melakukan aktiviti pemindahan kargo antar kapal tanpa kebenaran Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan hukuman denda dan penjara jika sabit kesalahan. Seterusnya, sambutan Hari Inovasi APMM 2022 telah berlangsung di Ibu Pejabat Maritim Malaysia Putrajaya pada 26 Oktober dengan slogan Maritim Sederap Berinovasi. Majlis itu dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Maritim Malaysia Tuan Khairul Anwar bin Bachok serta pegawai dan anggota Maritim Malaysia. Sambutan ini merupakan kemuncak kepada pertandingan inovasi pelbagai kategori yang diadakan sepanjang bulan Oktober. Terdapat 6 kategori yang dipertandingkan, iaitu pertandingan mencipta slogan Go Green, video pendek kreatif dan kumpulan inovatif dan kreatif KIK. 2 anugerah khas diperuntukkan untuk kategori KIK, iaitu Anugerah Inovasi APMM dan Anugerah Ketua Pengarah APMM, iaitu persembahan terbaik KIK yang dimenangi oleh Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan dengan membawakan projek Mr. Ladder. Mr. Ladder merupakan satu peralatan bagi memudahkan proses mengangkat mangsa atau mayat dengan lebih mudah ketika melakukan operasi cari lamat di air. Pemenang membawa pulang piala, wang tunai RM2,000 dan sijil penyertaan. Tempat kedua dimenangi oleh Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah Amsas dengan projek Flexible Firing Plate, dengan tempat ketiga ialah Maritim Negeri Johor dengan mempertaruhkan operasi aplikasi telefon pintar Fingertips Act. Hadiah para pemenang telah disampaikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman MCG Report. Maritim Malaysia menasihatkan kepada orang ramai, khususnya komuniti nelayan, agar berwaspada dan peka terhadap laporan ramalan cuaca susulan monsun timur laut yang membawa hujan lebat berterusan ketika ini. Sekiranya masih perlu ke laut, pakai jaket keselamatan serta pastikan bot dalam keadaan selamat. Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.